السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membicarakan satu kaedah, iaitu membuat perbandingan berkenaan dengan fatwa dan juga perbandingan fiqh contemporary. Kita akan ambil beberapa contoh sebagai bahan diskusi kita pada malam ini. Apatah lagi kita sekarang ini menghampiri hari Arafah, yang mana antara topik yang sering dibicarakan di kalangan para asatizah ataupun di kalangan para guru agama kita ialah berkenaan dengan larangan berpuasa pada hari Sabtu. Dan kita nak ambil beberapa contoh pandangan-pandangan para ulama, fatwa-fatwa mereka, dan kita akan buat perbandingan. Kenapa setiap ulama itu mereka mengeluarkan satu pandangan ataupun fatwa yang jelas berbeza di antara satu sama lain. Antaranya, kalau kita lihat satu perbincangan yang menarik berkenaan dengan puasa pada hari Sabtu ini, kita boleh melihat ada sebahagian ulama yang pada satu peringkat mensahihkan sesuatu hadis, kemudian mengambil sikap mendhaifkan hadis yang sama selepas mereka menjumpai keterangan-keterangan yang baru. Ini satu contoh perkara yang boleh kita belajar, di mana para ulama mereka tidak keberatan untuk mengubah pandangan mereka jikalau mereka mendapati pandangan yang terdahulu itu tidak dapat disokong dengan keterangan-keterangan yang kuat berdasarkan kepada nas-nas agama. Kita juga cuba akan melihat bagaimana sebahagian ulama mereka menetapkan beberapa prinsip-prinsip tertentu sehingga menyebabkan keluarnya verdict ataupun fatwa-fatwa yang berbeza di antara satu sama lain. Maka contoh pada malam ni yang kita akan ambil ialah yang pertamanya berkenaan dengan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengelak daripada berpuasa pada hari Sabtu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu illa fi mafturida alaikum, kecuali apa yang difardukan ke atas kamu. Maksudnya ialah hadis ini, jikalau kita menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, maka berdasarkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa wajib sahaja yang boleh. Dan ini juga merupakan satu pandangan di kalangan beberapa fuqaha apabila mereka memberikan fatwa berkenaan boleh ataupun tidak berpuasa pada hari Sabtu.
Maka di sisi mereka, puasa pada hari Sabtu, bagi mereka yang menerima hadis ini sebagai sahih, mereka mengatakan bahawa puasa pada hari Sabtu hanya boleh jikalau puasa fardu. Maksudnya ialah kalau puasa bulan Ramadan, yes, boleh puasa pada hari Sabtu. Puasa qada boleh pada hari Sabtu. Tapi kalau puasa sunat, selagi ada pilihan, maka selagi itu hendaklah mengelak daripada berpuasa pada hari Sabtu. Baik. Tetapi hadis ni tuan-tuan sekalian, la tasumu, Nabi kata jangan kamu berpuasa yaumas sabti, pada hari Sabtu ini. Tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama berkenaan dengan status dia. Ada sebahagian ulama yang mengatakan hadis ni sebagai sahih. Ada sebahagian yang mengatakan hadis ni sebagai hasan. Manakala sebahagian ulama, ada ramai di kalangan ulama yang mendhaifkan, malah majoriti ulama mendhaifkan hadis ini. Manakala sebahagian ulama pula mensahihkan pada peringkat awal, menerima hadis ini sebagai sahih, tetapi kemudiannya menukar pendapat itu kepada mendhaifkan hadis ini. Baik, kita akan tengok sedang hadirin mukminin. Antaranya kalau kita lihat Abu Daud umpamanya, Abu Daud mengatakan bahawa hadis ini termasuk hadis yang mana hukum dia mansukh. Hukum dia mansukh. Hadis ini diterima, tetapi ianya telah dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ni kita kena masuk pada bab nasakh dengan mansukh, kan? Ada satu hukum yang pada peringkat awal diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya dibatalkan oleh Nabi dengan nas yang baru yang kemudian. Contoh yang pernah kita bincang ialah berkenaan dengan nikah muta'ah, kan? Itu contoh bahawa satu amalan yang diamalkan di kalangan para sahabat dengan keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi telah mengharamkan. Itu antara perkara-perkara yang kita pernah bincang dalam bab nasakh dengan mansukh. Baik, Abu Daud kata hadis ini termasuk dalam perkara yang telah dimansukhkan, yang telah dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Imam At-Tirmizi, tuan-tuan sekalian, Imam At-Tirmizi menerima hadis ini sebagai hasan. Dia menerima hadis ini sebagai hasan. Al-Albani umpamanya mengatakan hadis ini sebagai sahih pada peringkat awal, tapi kemudian dia menukar pendapat itu kepada mendhaifkan hadis ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada sebahagian asatizah, sebahagian ustaz-ustaz kita yang cakap, dia kata bahawa Albani mensahihkan hadis ini, sebenarnya itu peringkat awal. Itu peringkat awal. Ya, betul. Albani meletakkan hadis ini sebagai sahih pada peringkat awal. Tapi bila dia menyusun kemudiannya, dia mengumpulkan hadis-hadis dhaif, dia memasukkan hadis ini kemudiannya di kelompok hadis-hadis yang bagi dia berpendapat bahawa hadis ini dhaif. Di kalangan majoriti ulama, mereka mengatakan bahawa hadis ini dhaif, antaranya kerana dia bertentangan dengan banyak lagi hadis-hadis lain yang tahap yang status dia adalah jauh lebih baik, iaitu hadis sahih. Baik, itu antara gambaran yang boleh kita lihat kepada tajuk berkenaan dengan larangan berpuasa pada hari Sabtu. Maka kita nak buat perbandingan. Kenapa para ulama mereka membuat kesimpulan yang berbeza di antara satu sama lain? Apa yang menyebabkan mereka berbeza dalam soal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kalau kita ikut secara logik, kalau dah Nabi laranglah. Kenapa mesti ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama? Maka itu tujuan kita belajar perbandingan fatwa. Kita nak tengok setiap ulama kenapa dia keluarkan sesuatu fatwa itu sebegitu rupa. Baik, sidang hadirin mukminin, antara yang kita nak tengok pada malam ini ialah jenis-jenis puasa yang ada pada hari Sabtu, yang mana para ulama mengeluarkan fatwa yang berbeza di antara satu sama lain. Antara kita lihat berdasarkan hadis ni, daripada satu hadis ni, la tasumu yaumas sabti, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu, maka ada beberapa jenis puasa yang boleh terjadi pada hari Sabtu yang menyebabkan timbulnya perbezaan hukum di kalangan para ulama. Antaranya ialah, yang pertamanya bahawa
berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Itu satu. Hadis ni, la tasumu yaumas sabti, jangan kamu puasa pada hari Sabtu. Tadi kita dah sebut kenapa majoriti ulama mendhaifkan hadis ni, sebab hadis ni bertentangan dengan banyak hadis-hadis sahih. Antaranya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa pada hari Sabtu dengan Ahad. Itu satu. Baik. Contohnya hadis Ummu Salamah, tuan-tuan sekalian. Hadis Ummu Salamah, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Sabtu dengan hari Ahad. Ini hadis Ummu Salamah. Dia kata kedua hari tersebut adalah hari raya bagi orang musyrik, bagi orang kafir. Maka Nabi dia suka untuk berbeza dengan orang kafir. Dia suka berbeza dan malah dia suruh umat dia supaya berbeza dengan amalan orang-orang kafir. Maka dia berpuasa Sabtu dengan Ahad. Jadi ini menyebabkan sebahagian ulama kata nak puasa hari Sabtu boleh, tetapi dia kena kembar dengan hari Ahad berdasarkan amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, puasa pada hari Sabtu tetapi disertai dengan puasa pada hari Jumaat. Contohnya kita tengok bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat isteri dia yang berpuasa pada hari Jumaat, Nabi kata asumti ams, Nabi kata asumti ams. Bila Nabi tengok salah seorang daripada ummahatul mukminin puasa pada hari Sabtu, Nabi tanya dia tengok isteri dia puasa pada hari Jumaat, pada hari Jumaat. Nabi pun tanya dia, asumti ams, kamu puasa tak kemarin? Semalam, kamu puasa tak semalam? Semalam tu hari Khamis. Kan? Semalam hari Khamis. Dia tengok isteri dia puasa pada hari Jumaat. Nabi pun tanya, adakah kamu puasa ams semalam? Kemarin ni kamu puasa tak? Maka dia jawab, qala, isteri Nabi jawab, la, dia tak puasa semalam. Qala, Nabi pun kata dekat isteri dia, turidin antasumi ghadan, kamu nak puasa ke hari esok? Turidin, kamu nak puasa ke ghadan, hari esok? Isteri dia kata, la, dia tak ada niat pun nak puasa hari esok. Yang dia nak puasanya hari ni je, hari Jumaat. Semalam pun tak, esok pun tak. Maka Nabi jawab, fa'aftiri, berbukalah kamu, buka puasalah kamu. Nabi kata, fa'aftiri, buka puasalah kamu. Maka Nabi mencegah isteri baginda daripada puasa hari Jumaat, satu-satu hari Jumaat. Tapi kalau disertai hari Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu, maka itu dibenarkan. Sebab tu hadis ni Nabi kata turidin antasumi wadan, kamu nak puasa ke hari esok? Hari esok tu hari Sabtu. Maka yang jenis yang kedua ni, maknanya hari Sabtu boleh puasa, tetapi sebelum tu ada hari Jumaat puasa sekali. Jumaat dengan Sabtu. Itu jenis yang kedua, puasa hari Sabtu. Yang pertama tadi Sabtu dengan Ahad. Jenis yang kedua Jumaat dengan Sabtu. Baik. Jadi sedang hadirin mukminin, jenis yang ketiga pula, puasa hari Sabtu yang ketiga ni pula tuan-tuan sekalian, ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita berpuasa pada hari Jumaat asalkan diikuti puasa pada hari selepas tu, makna pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, sebagaimana hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Jumaah, telah melarang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berpuasa pada hari Jumaat, illa, kecuali apabila seseorang itu biyaumin qablahu atau yaumin ba'da, apabila seseorang itu berpuasa pada hari sebelum ataupun sesudahnya. Itu antara
apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa pada bulan Syaban dan pasti sekali akan bertemu pada hari Sabtu, dan sebagaimana yang kita sebut tadi bahawa boleh berpuasa pada hari Sabtu. Yang kelima, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berpuasa dengan puasa bulan Muharram dan kadang-kadang bertemu pada hari Sabtu. Yang keenam, Nabi menganjurkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Kan 6 hari pada bulan Syawal, yang mana bila kita puasa 6 hari bulan Syawal, kita tak pernah dilarang supaya bila kita puasa 6 hari bulan Syawal jumpa hari Sabtu berhenti. Tak. Mana hari Sabtu tu jangan puasa. Tak, kita straight je. Kalau kita start hari Khamis puasa 6, start hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sampai habis. Adakah tuan-tuan bila jumpa Sabtu, tuan-tuan berhenti dekat Sabtu tu, tak puasa pada hari Sabtu dengan sebab dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jadi puasa 6 Syawal, puasa sunat bulan Syawal diteruskan walaupun kita berjumpa dengan hari Sabtu. Baik, kemudian yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita puasa pada hari putih. Hari putih 13, 14, 15. 13, 14, 15 kalau terserempak dengan hari Sabtu, kita puasa. Kan? Bukan dengan sebab kita jumpa pada hari Sabtu, kita mengelak daripada pada hari Sabtu. Kalau 13, 14 salah satu daripadanya ada hari Sabtu, maka kita berpuasa pada hari tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis lain ataupun amalan-amalan lain yang menunjukkan bahawa Nabi berpuasa pada hari Sabtu, menyebabkan para ulama membincangkan panjang lebar berkenaan dengan status hadis ini. Al-Azram umpamanya, tuan-tuan sekalian, dia membolehkan berpuasa pada hari Sabtu. Yahya bin Sa'id, seorang pakar ilal hadis, tuan-tuan sekalian, yang makna dia ni tahu tentang selok-belok kecacatan hadis. Yahya bin Sa'id, dia sendiri dia tak mau pakai hadis yang kita baca tadi, la tasumu yaumas sabt. Dia tidak meriwayatkan hadis ni sebab bagi dia hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni tak boleh pakai. Sedangkan dia adalah pakar, dia spesialis dalam bidang ilal hadis, dalam bidang selok-belok hadis tu cacat ke tak cacat, dia tu pakar. Jadi kepakaran dia tu, kita percaya dengan kepakaran dia, dan antara sikap dia ialah hadis ni dia tidak riwayatkan. Sebab tu yang kita cerita tadi, tuan-tuan sekalian, Albani pun pada peringkat awal dia menerima hadis itu sebagai sahih, tapi kemudiannya dia mengatakan bahawa hadis itu sebagai dhaif. Baik, murid Imam Ahmad yang kita sebut tadi, Al-Azram dan juga Abu Daud, tuan-tuan sekalian, mengatakan bahawa pendapat yang kata Sabtu tadi memang dilarang secara mutlak, tuan-tuan sekalian, adalah telah dibatalkan ataupun telah pun mansukh. Sedangkan ada ulama yang kata hadis ini sebagai hadis syadz, hadis yang ganjil, sebab dia berbeza ataupun dia menyelisihi kebanyakan hadis yang jauh lebih kuat daripadanya. Tapi kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, kebanyakan ulama Hanabilah, yakni ulama yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia memahami bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni dia ambil hadis ni dan dia mengamalkan hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu, dan kemudian mereka faham bahawa larangan yang dimaksudkan itu ialah kalau puasa hari Sabtu bersendirian. Maknanya dalam mazhab Hanbali dia masih terima hadis yang larang berpuasa pada hari Sabtu, tapi yang mereka fahamnya ialah yang tak bolehnya berpuasa hari Sabtu secara sendirian. Jadi siapa yang berpegang kepada Imam Ahmad bin Hanbal ataupun berpegang kepada pandangan ulama-ulama Hanabilah, maka kalau dia nak mengelak daripada larangan berpuasa pada hari Sabtu, maka hendaklah dia kembarkan puasa itu dengan hari sebelum itu. Itu antara cara dia berdasarkan mazhab Hanbali. Baik, jadi kesimpulan sidang hadirin mukminin berkenaan dengan secara ringkas perbezaan fatwa tadi, kita dapati bahawa yang pertamanya hadis yang kita baca tadi, la tasumu, jangan kamu berpuasa yaumas sabti, hadis itu kebanyakan ulama mendhaifkan dia, dan ada ulama yang menerima hadis sebagai sahih tapi kemudiannya mendhaifkan hadis itu. Manakala sebahagian ulama lain dia menilai hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu sebagai jayyid, sama ada sahih ataupun hasan. Tapi yang mereka faham, cara faham itu ialah tak boleh secara
bersendirian. Itu yang kita bincang dulu tentang fiqh muqarran itu dan sekalian. Ya, perbezaan pendapat ulama ni kadang-kadang nas tu mereka terima, hadis mereka terima, tetapi al-ikhtilaf, perbezaan pendapat itu berlaku fi fahmin nas, dalam memahami nas. Nas terima, katalah mereka terima sebagai sahih, mana boleh dijadikan hujjah, tetapi perbezaan pendapat itu dia boleh berlaku dengan banyak sebab. Antaranya fi fahmin nas, dalam memahami nas berkenaan. Baik, kita perincikan tentang hukum berpuasa pada hari Sabtu. Contoh yang kita ambil Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Baik, kenapa saya ambil pendapat dia sebagai contoh perbincangan kita pada malam ni tuan-tuan sekalian? Kerana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ni satu orang ulama, kalau tuan-tuan tengok aliran dia adalah aliran yang agak syadid. Agak syadid ni mana agak rigid, kan, agak ketat. Tapi walaupun dia ni agak ketat, dia punya fatwa-fatwa dia, tapi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan analisa dia punya fatwa-fatwa dia, tuan-tuan tengok ada beberapa tempat yang mana dia melonggarkan fatwa-fatwa dia. Baik, kita tengok contoh. Dalam masalah puasa pada hari Sabtu ni tuan-tuan sekalian, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia kata bahawa keadaan yang pertama yang mana puasa pada hari Sabtu tu, puasa wajib, sebagaimana yang kita cerita tadi. Puasa tu puasa wajib. Contohnya puasa bulan Ramadan, puasa qada, puasa kafarah. Kafarah apa dia? Contohnya 2 bulan kan. Kena kafarah 2 bulan. Kifarat, lagi sebut kifarat. Kita puasa pada hari Sabtu. Ataupun tamattu', haji tamattu' dan sebagainya. Maka dia kata puasa yang macam ni boleh selama mana kita tidak meyakini puasa hari Sabtu tu tidak ada sebarang keistimewaan. Maksudnya kita tak boleh besarkan hari Sabtu. Kalau kita besarkan hari Sabtu, yang tu tak boleh. Tapi kalau kita puasa hari Sabtu sebab kita ada puasa wajib, puasa qada, puasa kifarat dan sebagainya, tanpa meyakini ada keistimewaan pada hari Sabtu, maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kata boleh orang tu berpuasa pada hari Sabtu. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kata apa? Dia kata kalau berpuasa sehari sebelum hari Sabtu, maka boleh, sebagaimana yang kita cerita tadi dan dalam hadis yang kita sebut tadi. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga juga yang kita dah sebut tadi, 13, 14 dan 15, maka itu juga dibolehkan. Sebab kita puasa pada hari Sabtu itu kebetulan, bukan kita pergi cari hari Sabtu. Dah, tapi sebab 13, 14, 15 tu kebetulan jatuh pada hari Sabtu, maka puasa yang macam tu dibolehkan. Sebabnya 13, 14, 15 tu memang disyariatkan oleh agama. Keadaan yang keempat, Syekh Utsaimin kata apa? Kita berpuasa pada hari Sabtu sebab memang kebiasaan kita puasa pada hari tertentu. Contohnya kita puasa Nabi Daud, kan? Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tulat buka. Kita buat giliran macam tu, tiba-tiba hari kita patut puasa, tengok-tengok berkebetulan dengan hari Sabtu. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kata apa? Maka dia boleh teruskan tanpa perlu dia mengelak daripada hari Sabtu. Sebab dia berpuasa dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Maka dibolehkan dalam keadaan yang macam tu. Begitu juga dia kata dalam keadaan yang kelima, dia kata mengkhususkan berpuasa sunnah pada hari Sabtu dan tidak diikuti berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Dia kata itu yang dimaksudkan larangan tersebut. Kita mengkhususkan puasa itu pada hari Sabtu dan tidak diikuti oleh puasa sebelum ataupun sesudahnya. Itulah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dia kata jikalau kita menerima hadis itu sebagai sahih, maknanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pun dia reserve sikit. Dia reserve sebab dia tahu bahawa para ulama berbeza pendapat dan ramai ulama mendhaifkan hadis tu. Maka dia kata kalau kita terima hadis tu sebagai sahih, maka cara faham dia tu macam tu.
Baik. Kemudian kita tengok lajnah daimah, tuan-tuan sekalian. Lajnah daimah ni juga ialah satu contoh fatwa. Kalau tuan-tuan tengok antara fatwa yang syadid. Antara fatwa yang syadid. Sebab apa saya kata antara fatwa yang syadid? Kalau tuan-tuan tengok lajnah daimah, fatwa-fatwa contohnya birthday, sambut hari jadi, haram? Tak boleh. Siapa di kalangan tuan-tuan duk sambut hari jadi anak tu, ampun kan? Itu haram. Ni kalau ikut fatwa dia ni haram. Sebab tu saya ambil contoh-contoh ni nak tunjuk dekat tuan-tuan, nak biasakan dekat tuan-tuan dengan fatwa syadid. Tapi kita tahu bahawa fatwa ni bukannya mengikat kita. Kita boleh terima, kita boleh tolak. Sebab fatwa ni banyak dan berbeza antara satu kelompok ulama dengan kelompok yang lain. Maka kita ambil satu fatwa yang syadid dan kita nak tengok macam mana diulas, kan? Jadi fatwa ni syadid sebab apa? Antaranya kerana kalau hari jadi haram. Alasan dia apa? Alasan dia kerana dia kata benda tu tak pernah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil yang tu. Begitu juga bila orang tanya kepada Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiah wal Ifta' sama ada apa hukum sambut hari ibu, dia kata haram. Dia haram. Ni fatwa ni syadid. Tapi kita nak tengok. Bila syadid kita nak tengok bagaimana dia bagi fatwa dalam bab yang kontroversi macam ni. Baik, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Ada orang mengemukakan soalan kepada Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiah wal Ifta' berkenaan dengan masalah hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Jadi soalan ni kebetulannya kena dekat kita, kan? Kita hari Arafah kita jatuh pada hari Sabtu, kan? Kita akan raya hari Ahad. Ke ada raya hari Sabtu ni? Tak ada, kan? Kita akan raya hari Ahad. Jadi yang orang duk tanya ni sebab nak puasa hari Arafah tu. Kat Malaysia ni hari Arafah tu hari Sabtu. Nah, nanti kita cerita pula tentang hari Arafah. Baik, tuan-tuan sekalian, soalan ni kata apa? Dia kata di antara kami, dia kata ni orang yang tanya soalan ni, dia kata di antara kami ada yang berpendapat bahawa ini adalah hari Arafah. Maknanya hari Sabtu tu hari Arafah. Dia kata dan kami berpuasa kerana bertemu dengan hari Arafah. Kami nak puasa tu sebab hari tu hari Arafah, bukan sebab dia hari Sabtu. Jadi kami nak tanya, apa hukum kami puasa? Kami puasa bukan sebab niat dia tu hari Sabtu, tapi niat kerana dia hari Arafah, dia kata. Manakala dia kata ada pula sebahagian daripada kami yang enggan berpuasa, yang tak mau puasa dengan alasan sebab hari itu hari Sabtu. Walaupun hari itu hari Arafah, tapi sebab kebetulan hari itu hari Sabtu, kami tak mau puasa, dia kata. Kami tak mau puasa kerana kami dilarang untuk mengagungkan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Saya rasa saya pernah cerita dekat tuan-tuan, kan? Bila saya pergi ke Prague ataupun Prague, Republic Czech, saya pergi jalan di sekitar bandar Prague tu, tengok semua kedai tutup. Semua kedai tutup. Tempat pelancongan tutup, tempat melawat tutup. Dia punya sinagog dia tutup. Sinagog tahu sinagog? Dia punya makam keramat dia yang dia kebumikan orang-orang dia tu, kan. Semua tutup ni, tempat ibadat, tempat pelancongan semua tutup. Jadi bila saya tanya orang-orang di Prague tu pasal apa tutup, mereka kata sebab hari ni hari Sabat. Hari Sabat. Saya kata hari Sabat. Oh, baru teringat hari Sabtu. Saya kata sebab apa hari Sabtu, sedangkan biasa di Eropah kita cuti hari Ahad, Sunday, hari Ahad. Dia kata sebab orang Yahudi yang menguasai perniagaan di Prague, mereka bercuti pada hari Sabtu, maka menyebabkan di bandar Prague tu, tuan-tuan sekalian, hari Sabtu tutup, hari Ahad buka terbalik. Sebab pengaruh Yahudi itu kuat di sana, tuan-tuan sekalian. Jadi dia kata dalam soalan kepada Lajnah Daimah, dia kata bahawa kami tak mau puasa pada hari Sabtu kerana kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengagungkan hari kebesaran orang-orang Yahudi, dia kata. Maka orang yang bertanya ni kata apa, tuan-tuan? Orang yang bertanya ni kata, maka dia kata aku sendiri pun tak tahu
tentang hukum berkenaan dengan hari itu, sebab aku belum menemui fatwa yang jelas berkenaan dengan hal ini, maka kami memohon kepada Lajnah Daimah supaya memberikan fatwa kepada kami apakah hukum berpuasa pada hari Sabtu, pada hari Arafah yang kebetulannya pada hari Sabtu. Tengok, Lajnah Daimah ni satu jawatan puasa yang saya sebut dekat tuan-tuan syadid, tapi dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab apa? Dia kata boleh berpuasa. Dia kata boleh berpuasa Arafah. Berpuasa Arafah yang kebetulan jatuh pada hari Sabtu, ataupun jatuh hari apa pun boleh puasa hari Arafah. Boleh, dia kata. Walaupun, tengok tuan-tuan, ni nak tunjuk dekat tuan-tuan bahawa fatwa ni walaupun dia syadid, tapi dia ada beberapa tempat dia sangat longgar. Dia sangat longgar sebab masing-masing dia ada dalil masing-masing. Lajnah Daimah kata apa? Walaupun tidak berpuasa pada hari sebelum ataupun selepas, tak payah nak iring, tak payah nak combine, nak gabung, nak kembar, tak payah, dia kata. Lajnah Daimah kata tak payah. Memadai puasa pada hari Sabtu, tak perlu sebelum hari Jumaat nak puasa, tak payah. Memadai pada hari Sabtu sahaja. Dia kata kerana apa? Lajnah Daimah kata apa? Kerana tidak ada beza dengan hari-hari lain. Dia kata lagu tu tak ada beza dengan hari lain. Alasan dia kerana puasa Arafah adalah puasa yang berdiri sendiri dia. Dia berdiri sendiri. Maka bila dia hari Arafah, dengan sendirinya sunat kita puasa. Tak payah nak bimbang, nak kena kembar tak kembar, tak payah bimbang. Dia berdiri dengan sendiri, maka sunat kita berpuasa pada hari itu. Dan dia kata apa? Lajnah Daimah dia komen hadis tu. Lajnah Daimah dia komen hadis tu, sedangkan dia kata hadis yang melarang puasa pada hari Sabtu. Hadis apa? La tasumu yaumas sabti yang kita baca tadi. Dia kata hadis itu, dia kata adalah hadis yang lemah kerana muttarib dan menyelisihi hadis yang lebih sahih. Hadis tu dia cacat, dan bukan sahaja dia cacat, tapi dia bertentangan dengan banyak hadis-hadis lain yang jauh lebih kuat kedudukan dia, yang sahih dan sebagainya. Tengok tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita tengok fatwa ni ditandatangani oleh Syekh Abdullah bin Ghadiyan, Syekh Abdul Razak Afifi dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas sebagai ketua. 3 orang syekh ini dia tanda tangan fatwa ni. Maknanya kalau bila kita tengok balik pendapat Albani yang pada peringkat awal dia mensahihkan hadis ni, tapi kemudian dia juga bersetuju bahawa hadis itu sebagai dhaif. Maka hari Sabtu nanti, siapa yang nak berpegang kepada pendapat yang kata bahawa perlu dikembarkan, boleh. Dia nak puasa start hari Jumaat, lepas tu dia puasa hari Sabtu, lepas tu hari Ahad raya. Tapi kalau kita tengok Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kalau kita tengok Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta' yang terkenal dengan fatwa-fatwa yang syadid, kita tengok mereka pun berpendapat bahawa memadai puasa pada hari Sabtu satu hari itu pun dah cukup. Tak perlu nak kembar. Kan? Ni sangat sesuai bagi siapa yang cukup malas nak puasa. Sangat sesuai. Duk sembang dengan kawan-kawan tuan-tuan, kalau tengok Facebook dia punya bergaduh tu. Oh ni bawa dalil, hok tu bawa dalil. Kita nak tengok hari Sabtu ni siapa puasa, nak tengok. Takutnya yang duk bising sangat tu dia pun tak puasa. Kita takut lagu tu. Kita jangan duk bising sangat. Kalau bising tu sebab betul-betul nak puasa, bagus, alhamdulillah. Tapi muslimat sekalian, bagi siapa yang malas tu cantik kan. Hari Sabtu sehari, siapa yang dengar fatwa ni, alhamdulillah. Dia katakan ni Lajnah Daimah ni kan, yang syadid ni pun kata boleh puasa satu hari je. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi itu cara saya tuan-tuan sekalian, saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan sekalian bagaimana fatwa-fatwa ni, walaupun tuan-tuan rasa satu ulama tu syadid, tapi tuan akan jumpa di satu ketika yang lain fatwa dia longgar.
Kadang-kadang tuan-tuan tengok ada ulama fatwa-fatwa dia longgar. Yang tu boleh, yang ni boleh, yang tu halal, yang ni dibenarkan. Tapi tuan tak akan tengok kadang-kadang tuan jumpa fatwa-fatwa dia ada satu dua tempat yang syadid. Jadi sebab tu kita ni muslimin muslimat sekalian, saya sangat anjurkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pegang kepada satu ulama. Jangan pegang kepada satu ulama. Kalau tuan-tuan ada sesuatu kemusykilan, tuan-tuan buat kajian, tuan-tuan banding. Kan banding dan tengok alasan dia apa. Dan ini akan membantu kefahaman kita dengan lebih baik tentang sesuatu masalah yang ada dalam agama. Kan? Banyak yang kita boleh tengok. Contoh, kenapa Imam Abu Hanifah dia pergi kepada umur baligh sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Kita di Malaysia, kita pegang mazhab Syafi'i 15 tahun. Mana dalam mazhab Syafi'i, kalau datang haid bagi perempuan, kalau budak lelaki dah bermimpi basah, maka dia balik walaupun belum 15 tahun. Kita akan jumpa pula macam-macam. Lepas tu budak tu belum lagi matang, dia dah datang haid. Tengok. Sebab tu para ulama tuan-tuan sekalian, bila tiba masalah jenayah, mereka tak hukum berdasarkan haid. Mereka tak hukum berdasarkan mimpi basah, tapi mereka hukum berdasarkan umur 18 tahun. Sebab dari segi adat kebiasaan masyarakat kita ni, 18 tahun tu budak tu baru matang. Budak kadang-kadang tu tengok budak sekolah rendah, darjah 6, darjah 5, dah period dah. Duk main apa tu? Guli lagi, duk main apa? Orang panggil tu ni congkak. Duk main congkak lagi tuan-tuan. Duk main congkak lagi. Duk main kejar-kejar dengan kawan-kawan lagi. Duk main teddy bear lagi tuan-tuan sekalian. Dah datang haid. Sebab tu para ulama dia ambil langkah ihtiyat. Bila mereka ni melakukan sesuatu jenayah, mereka takkan dihukum walaupun mereka telah haid. Tunggu sampai umur 18 tahun. Malah ulama Syafi'iyah memilih dalam bab jenayah dia ambil 18 tahun. Dia tak ambil mazhab Syafi'i 15 tahun. Kerana berhati-hati dalam masalah ni. Walaupun masa perang cerita lain. Dalam perang tuan-tuan sekalian, bila kita menahan musuh dan didapati musuh ni kita confuse. Dia ni kanak-kanak ataupun dewasa. Maka dilihat kepada rambut kemaluan. Kalau kita tanya dia confirm dia tak mengaku dah. Dia balik. Dia tahu dah kalau mengaku dia balik, dia akan dihukum. Dia akan dilayan sebagaimana tentera yang dewasa. Maka dalam sejarah peperangan Islam dihukum berdasarkan rambut kemaluan. Dia akan tengok case by case, keadaan-keadaan tu bagaimana, sama ada dibunuh atau tidak dibunuh tentera-tentera kafir dan sebagainya. Itu kita akan masuk dalam bab lain. Sidang hadirin mukminin. Baik. Isu yang kedua, kalau kita sempat bicarakan tuan-tuan sekalian, ialah berkenaan dengan bagaimana di kalangan masyarakat kita, mereka keliru sebab apabila Saudi dia wukuf pada hari Jumaat, kenapa kita wukuf pada hari Sabtu? Mereka kata sepatutnya kita puasa hari Arafah berdasarkan hari Arafah di Saudi. Di Malaysia mana ada hari Arafah? Kan? Maka dia kata kalau Saudi ijtihad hari wukuf tu hari Jumaat, maka kita di Malaysia pun akan wukuf, sepatutnya wukuf pada hari Jumaat. Sedang hadirin mukminin, benda ni pun termasuk dalam benda yang para ulama berbeza pendapat. Jadi saya nak syorkan kepada tuan-tuan, sebelum kita bincang tajuk ni, kita terbuka. Kita berlapang dada, kita tak perlu nak undermine ataupun kita nak downgrade sesiapa, kita nak pandang hina siapa-siapa, bukan. Tapi tujuan kita bincang malam ni tujuan untuk mendapatkan kefahaman kenapa sesuatu pendapat itu dikeluarkan. Baik. Tuan-tuan sekalian, pendapat peribadi saya, jikalau Arab Saudi dia kata wukuf pada hari Jumaat, kerajaan kita buat pengisytiharan 9 Zulhijjah kita pada hari Sabtu, maka pendapat peribadi saya syorkan kepada tuan-tuan supaya mengikut pengisytiharan yang dibuat oleh kerajaan kita.
Sebab apa? Ini dalam keadaan kita hormat perbezaan pendapat. Ini kita hormat. Siapa yang nak pegang pendapat pertama, fadhal, silakan, tak ada masalah. Cuma yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, kenapa saya pilih pendapat yang kedua, dan saya nak share dengan tuan-tuan sekalian supaya tuan-tuan tahu kenapa setiap fatwa tu dia keluar dan kenapa, apa alasan dia. Kita nak tengok. Pihak yang pertama, dia kata sebab kita nak ikut Saudi. Arafah tidak ada di Malaysia. Ke ada dekat Sungai Dua Arafah? Tak ada, kan? Ada wukuf di Penang, ada wukuf di Penang. Tak ada. Wukuf yang ada di sana. Jadi bila wukuf ada di sana, Arafah di sana, kita kena ikut kat sana. Maka saya nak tanya tuan-tuan sekalian, bila kita di Malaysia, kalau kita ambil 9 Zulhijjah pada hari Sabtu, adakah itu bermakna kita tidak mengikut Saudi? Adakah itu bermakna kita tidak mengikut wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah? Saya nak tunjuk contoh dekat tuan-tuan. Waktu ni kita dengan Saudi sama ke lain? Lain. Beza berapa jam? 5 jam. Beza 5 jam. Ada orang kata beza 5 jam, hari-hari sama. Kita Jumaat, dia pun Jumaat. Okey, kita Jumaat, dia pun Jumaat. Tetapi dia ada ketikanya kita Jumaat, dia masih belum Jumaat, betul tak? Sebab kita dekat depan. Betul? Kita dekat depan. Sebab apa 3-4 orang yang angguk, yang lain semua duduk tengok kat saya, sebab apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perbincangan berkenaan dengan tajuk ni, tuan-tuan akan keliru. Kita Malaysia ni, belah timur ke belah barat? Timur. Kita timur. Siapa yang tetapkan kita timur? Allah. Ni bulat. Mana timur? Manusia yang tetapkan. Benda ni dah pusing lagu tu ya. Bumi dia dah pusing kan. Kenapa manusia dia tak tetapkan, dia tidak tetapkan yang timur ni kita ni belah barat, yang barat tu jadi timur. Kenapa tak buat macam tu? Sebab masing-masing akan tiba di tempat masing-masing. Sebab apa kita kata Jepun tu timur, kita tak kata Jepun tu barat? Sedangkan kalau tuan pergi ke arah barat, tuan akan jumpa Jepun juga, betul tak? Betul? Tuan akan jumpa Jepun, cuma jauh. Betul tak? Jauh. Yang dekatnya belah timur. Tuan pergi belah timur, dekat Jepun. Tuan pergi belah barat, orang kata gila hang. Kan? Jalan dekat ada, pergi jalan jauh. Baik. Itu masalah dia. Masalah bentuk bumi ni yang Allah Ta'ala jadikan menyebabkan berlakunya perbezaan dari segi hukum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia macam ni. Sewaktu bumi ni bergerak, dia berpusing tuan-tuan sekalian. Antara Malaysia dengan Saudi, siapa yang jumpa dulu dengan bulan? Malaysia lah, kan? Siapa yang jumpa dulu dengan matahari? Dia pusing macam tu kan? Malaysia lah kan? Kita bercakap cara layman, cara orang awam lah. Sebab saya pun bukan bidang saya ni. Baik, dia pusing. Sebab kita yang kat depan, kita kata kita kat depan kan? Kita kata kita kat depan. Walaupun istilah depan tu boleh diperdebatkan, tapi tak apalah, kita kata kita kat depan. Kita kat depan 5 jam. Saudi di belakang kita 5 jam. Betul? Jadi tuan-tuan sekalian, masa kita jumpa mula-mula tu, kita pun tengok bulan. Bulan masa tu belum matang. Belum cukup untuk kita declare dia sebagai anak bulan, sebagai bulan baru, new moon. Yang kita kata satu hari bulan tu, menyebabkan kita tak boleh kata esok tu Zulhijjah. Tak boleh kata Zulhijjah. Tuan-tuan faham? Tak boleh kata Zulhijjah sebab bulan tu tak cukup syarat dia untuk kita kata dia tu esok tu boleh jadi Zulhijjah. Menyebabkan kerajaan kita kata esok belum Zulhijjah, lusa baru Zulhijjah. Itu contoh yang mudah untuk kita faham. Boleh? Boleh kan? Okey. Kita pun dah lepas. Bumi dah berpusing, kita pun dah lepas. Tiba giliran Saudi pula. Kan? Tiba giliran Saudi pula. Bila tiba giliran Saudi, tuan-tuan sekalian, tengok bulan tu matang. Cukup syarat.
Tak faham? Maka bermulalah Zulhijjah untuk Saudi, betul tak? Bermula Zulhijjah untuk Saudi. Kita bila dapat? Lepas kita pusing sekali lagi baru kita dapat. Tak faham? Itu cerita dia. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, saya bagi contoh yang paling mudah, yang tak ada kaitan dengan cerita ni. Yang tak ada kaitan dengan cerita ni. Tuan-tuan pergi rumah orang. Sebab apa pergi rumah orang? Kenduri. Betul tak? Kenduri dia pukul 12. Tuan-tuan pergi pukul 11.30. Lagi setengah jam je. Ada tak nasi? Kemungkinan ada lah. Kalau ikut adat kita ni, biasanya nasi tu cepat lah ada kan. Biasanya cepat lah. Tapi kita kata-katalah tepat 12 tu baru ada nasi dengan lauk apa semua. Tuan-tuan pergi pukul 11.30. Beza setengah jam je. Dapat tak makan? Tak dapat. Tuan-tuan takkan dapat makan. Orang kata pukul 12 yang hamil pukul 11. Tu pasal apa? Betul tak? Jadi tuan-tuan kata nak buat macam mana sebab aku ada kerja lain. Nak dapat makan macam mana? Kena main lagi sekali. Betul tak? Kena main lagi sekali baru dapat makan. Sama juga tuan-tuan. Saya on the way, dah pergi kuliah subuh satu hari tu, tuan-tuan sekalian. Pergi-pergi sekat jalan hujan. Lepas sikit kering kontak. Hujan satu tempat je. Bila nak jumpa hujan, kalau kita sampai lalu ke kawasan tu baru kita jumpa hujan. Kalau dulu di kawasan kita tak jumpa hujan. Betul tak? Bumi ni macam tu, tuan-tuan. Bumi ni macam tu. Masa Malaysia kita melepasi sempadan tarikh tu, kalau tuan-tuan tengok globe kan, manusia dia buat garisan waktu. Nampak garisan waktu? Garisan waktu. Tuan-tuan tengok kan? Garisan waktu kan? Straight dah garisan tu? Straight dah? Ke saya guna istilah apa dah? Straight. Tahu straight? Lurus. Susah Ustaz. Pada cakap orang putih ni susah. Garisan lurus daripada atas sampai ke bawah. Lurus tak? Lurus. Tuan-tuan ni tengok ke dok geluk ni? Tuan-tuan tak tengok ke geluk? Tuan-tuan tak tengok. Lurus tapi ada tempat dia tak lurus. Dia benggang-bengkok. Dia pergi sekat. Dia tarik kau tu. Dia tarik. Tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan ni semua benda tak tahu. Tuan-tuan tengok gelap, nanti balik Google. Tuan-tuan tengok garisan waktu tu ada tempat lurus. Dia tarik lurus pukul 5, pukul 6, pukul 7 macam tu kan. Tapi di setengah-setengah tempat yang ada kawasan darat yang besar kan, kawasan darat yang besar, dia akan mengelak tu, dia buat, dia tarik. Sebab apa? Sebab garisan tu manusia yang buat. Manusia yang buat supaya seragam. Macam kita dengan Sabah Sarawak. Kita Sabah Sarawak asalnya berbeza setengah jam, betul tak? Hakikat sebenar beza setengah jam. Tapi datang zaman Tun Mahathir, dia ubah, dia buat seragam, jadi serupa. Tuan faham kan? Itu masalah dia. Jadi Malaysia ni tuan-tuan sekalian, bila dia duduk di depan, dia telah melepasi garisan waktu. Dan dia patutnya Zulhijjah, tapi dia tengok bulan belum cukup syarat, menyebabkan kita tak boleh panggil Zulhijjah. Jadi hari wukuf ni, nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan dah faham ni, ikut hari Jumaat ataupun Sabtu, ataupun ikut 9 Zulhijjah. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, saya tak tahulah nak bagi penerangan macam mana. Hari wukuf bukan hari Jumaat atau hari Sabtu, bukan hari Ahad, bukan hari Isnin. Dia bukan berdasarkan pada hari, tapi wukuf berdasarkan kepada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu hari wukuf. Tak kira lagi Ahad ke Isnin ke Rabu ke Khamis ke, tak kira. Yang penting wukuf 9 Zulhijjah. Maka kalau di Saudi 9 Zulhijjah Jumaat, maka Jumaat lah hari wukuf dia. Di Malaysia kalau 9 Zulhijjah adalah hari Sabtu, maka hari wukuf, hari Arafah dia adalah pada hari Sabtu. Cuma tidak ada ibadah wukuf sahaja di Malaysia. Tetapi dari segi hari, dia bukan ikut hari Jumaat atau Sabtu, tapi dia ikut hari bulan. Itu pendapat yang lebih tepat, tuan-tuan sekalian.
Dalam keadaan saya meraihkan perbezaan pendapat, saya tahu, saya duduk tengok dalam YouTube ada beberapa ustaz yang berbeza pendapat dengan pendapat yang saya berikan kepada tuan-tuan. Itu kita hormati, terpulang kepada tuan-tuan. Cuma saya nak tunjuk contoh bagaimana fatwa-fatwa dikeluarkan dan kenapa dia berbeza daripada satu ulama dengan ulama yang lain, dan tuan-tuan kena belajar mendengar alasan. Jangan duk keluar perkataan bodoh hang. Jangan begitu. Tuan-tuan tak setuju, jangan keluar kataan bodoh hang. Jangan duk keluar kataan hang mengaji tak habis. Jangan. Kita jangan hina orang. Kita belajar mendalami alasan. Belajar mendalami kenapa dia keluarkan alasan-alasan berkenaan. Sidang hadirin mukminin, itu antara beberapa contoh yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Sebelum kita tamatkan kuliah kita pada malam ni, saya secara ringkas nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian bahawa kita mendekati satu hari yang dinamakan sebagai Hari Raya Korban. Secara mudah dan ringkasnya dan dengan kesempatan yang pendek ini, tuan-tuan sekalian, dalam agama kita, kenapa kita buat ibadat korban? Kerana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita supaya mengikut sunnah Ibrahim alaihi salam. Sunnah Ibrahim alaihi salam kerana Ibrahim alaihi salam diperintahkan supaya mengorbankan anaknya Ismail. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita ada perbezaan di antara agama Kristian dengan agama Yahudi. Ada beza. Kristian sekarang asalnya ada ibadat korban. Yahudi juga asalnya ada ibadat korban. Tetapi majoriti, masih ada segelintir, tetapi majoriti, kita boleh kata secara umumnya, orang Yahudi dan Kristian sudah meninggalkan amalan ibadat korban. Dah tak ada. Soalannya pasal apa? Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Kristian dia baca Bible. Kan, dia baca Bible. Kita bisa sebut Bible kan, gospel. Bible tuan-tuan, dia mengandungi dua testament, dua perjanjian. Satu perjanjian baru, satu lagi perjanjian lama. Maknanya apa yang diterima oleh Kristian kebanyakannya memang datang daripada agama Yahudi. Sebagaimana kita orang Islam juga, banyak benda yang ada dalam Islam ni, dalam Yahudi pun ada. Sebab dia asalnya agama yang satu, punca yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bezanya ialah Yahudi, dia percaya bahawa Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ishak, bukannya Ismail. Dan tempatnya bukannya di Mina sebagaimana yang kita duk buat, tetapi tempatnya ialah di Baitul Maqdis, kan? Pada tempat yang orang Melayu panggil batu tergantung. Batu tergantung. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Baik. Kenapa mereka tidak lagi mengamalkan ibadat korban? Kerana Yahudi berpegang bahawa korban hendaklah dilakukan pada tempat dia. Kalau tempat dia tidak ada, maka ibadat korban tidak lagi disyariatkan. Ia akan disyariatkan semula apabila tempat itu kembali kepada mereka. Sebab tu Yahudi dia tidak ada ibadat korban sekarang. Dia tidak ada. Tempat dia kat mana tuan-tuan? Tempat dia Temple Mount, kan? Yang orang Melayu panggil batu tergantung tu. Batu tergantung yang atas tu ada kubah emas. Kubah emas. Ya, kubah warna emas, kubah batu. Kubah batu. Bawah tu ada batu yang kita panggil batu tergantung. Dalam tu ada terowong, ada lubang, kita boleh masuk bawah tu. Jadi Yahudi kata di situ tempat asal Ibrahim alaihissalam disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ishak, bukan Ismail, sebagaimana kepercayaan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kita mungkin akan tanya, bukankah mereka duk pegang sekarang Palestin, menguasai Baitul Maqdis? Pergilah sembelih kat situ. Tak. Bukan, tuan-tuan. Sebabnya ialah
Tempat ibadat mereka telah yang dipanggil sebagai Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, Temple of Solomon. Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman. Kalau istilah kita masjid lah, kan, rumah ibadat Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam telah dirobohkan oleh puak-puak Rom, puak Kristian. Telah dirobohkan, menyebabkan Holy of Holies tertimbus di bawah tu. Kita kata, dah kamu kuasai Baitul Maqdis, kenapa kamu tak bina pula di atas tu? Itu yang saya cerita dalam ceramah berkenaan dengan Palestin, bahawa di sisi orang Yahudi sekarang, mereka tidak dibenarkan masuk ke Baitul Maqdis. Yahudi Ortodoks sangat-sangat pegang benda ni. Dilarang bagi orang-orang Yahudi yang beriman kepada agama Yahudi daripada menjejakkan kaki mereka sebelum kedatangan Messiah, sebelum kedatangan Al-Masih mereka. Kita orang Islam pun tunggu Al-Masih, Kristian pun tunggu Al-Masih, Yahudi pun tunggu Al-Masih. Maka Temple of Solomon tidak akan dibina selagi Al-Masih mereka tidak datang membina untuk mereka. Jadi selagi tidak dibina Temple of Solomon, maka selagi itulah ibadat korban tidak akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kristian macam mana pula? Kristian dia ada sedikit perbezaan. Kristian mereka buat ibadat korban sebagaimana kita, sebagaimana orang Yahudi, tetapi yang menyebabkan orang Kristian berhenti daripada melaksanakan ibadat korban adalah kerana pengorbanan yang dibuat oleh Isa alaihissalam, Jesus Christ, mengikut kepercayaan mereka. Jadi bila Jesus Christ sanggup menebus dosa manusia, maka dia kata tertebuslah semua dosa-dosa manusia, maka kita tidak perlu lagi untuk menyembelih binatang, untuk buat ibadat korban, kerana berpada dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Jesus Christ. Itu adalah kepercayaan ataupun akidah di kalangan orang-orang Kristian. Tapi kita orang Islam, sedang hadirin mukminin, kita percaya bahawa ibadat korban itu berterusan. Kita bukan sebagaimana Kristian yang percaya dia terhenti setakat tersalibnya Jesus Christ. Kita tidak sebagaimana Yahudi yang mengatakan terhentinya ibadat korban kerana tiada tempat yang benar untuk kita lakukan ibadat korban. Tapi kita orang Islam, di mana-mana sahaja yang sesuai kita boleh buat. Malah ibadat korban digalakkan kepada kita untuk menyembelih binatang korban di tempat yang terbuka, public places. Sebab tu kita dalam masyarakat kita sembelih kat mana tuan-tuan? Dekat sekolah, kan? Bukan dalam masjid, tapi di luar, berdekatan dengan kawasan masjid, kan? Di tempat-tempat yang mudah orang nak datang, yang mudah orang tengok, kanak-kanak pakat tengok, orang dewasa pakat tengok, kerana dia adalah syiar agama kita. Tumpahnya darah binatang korban itu adalah satu syiar dalam agama kita. Sebab tu kita yang pergi haji sekalipun, siapa yang buat tamattu' ataupun yang nak bayar dam, dia dianjurkan, disunatkan, dianjurkan, disayugiakan, adalah lebih baik untuk dia tengok sendiri dengan mata kepala dia darah tu tumpah. Pergi ke Mina Mu'asim, tak berapa jauh daripada Mina Mu'asim tu, dia ada tempat penyembelihan binatang-binatang untuk siapa yang buat bayar dam dan sebagainya. Maka kita tak boleh sembelih, kita boleh tengok sendiri bagaimana darah tu tumpah. Itu lebih baik daripada tuan-tuan hanya potong daripada akaun tabung haji. Walaupun sah kena potong 200 ke 300 daripada akaun tabung haji, tapi adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama untuk tuan-tuan menyaksikan sendiri tumpahnya darah sebagai satu ibadat korban yang dikatakan sebagai syiar dalam agama kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.